الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita berada di tempat yang paling banyak rahmat Allah turunkan pada setiap hari, iaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi melaksanakan segala kewajipan dan juga titah perintah yang telah difardukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala persembahan ibadah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas kerananya, dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya insya-Allah. Seterusnya selawat dan salam kita panjatkan ke hadrat baginda junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh pelosok dunia, mengeluarkan kita daripada kegelapan jahiliyah yang gelap gelita kepada nur keimanan yang terang benderang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi perbincangan kita kitab tafsir ayat ahkam pada bab yang ketiga, iaitu tafsir suratul Baqarah ayat 219 hingga 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat untuk manusia. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka dermakan. Katakanlah, lebih daripada keperluannya. Demikian Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, mengurus mereka dengan sepatutnya adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang berbuat kerosakan dan siapa yang mengadakan kebaikan. Dan kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, tentu Dia akan memberatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pembicaraan kita sambung pada muka surat 69. Munasabah di antara ayat 219 hingga 220 dan juga ayat selepasnya. Ayat selepasnya adalah ayat 221. 219 Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan al-khamru wal maisir, pengharaman arak dan judi.
Dan juga dalam ayat 219 Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang kita dermakan. 220 cerita tentang anak yatim. Bagaimana menjaga dan menguruskan anak yatim, dan Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita supaya melakukan kebaikan jika kita menjaga anak-anak yatim. Jangan mengambil harta mereka dengan cara yang batil, dan juga kita kena sentiasa melayani anak yatim dan melakukan perkara-perkara yang boleh memberikan kegembiraan kepada mereka. Macam kita sebutlah anak yatim, kalau dari segi syariat Islam, sebut dengan makna yatim, budak yang belum baligh yang kematian bapa. Sebab bapa lah yang menjadi wasilah ataupun penyambung sumber rezeki. Tapi kalau orang Melayu kita, mati mak pun panggil yatim kot, mati ayah pun panggil yatim, tak ada masalah. Cuma nak khabar, nak suruh faham yang mana syarak mengatakan bahawa mati ayah baru dikira sebagai yatim. Jika di dalam ayat 219 dan 220 hingga 220 Allah Ta'ala menyatakan orang-orang mukmin disaran untuk berhijrah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selain daripada makna hijrah yang asal, iaitu berhijrah daripada satu tempat, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, para ulama juga memberi definisi berkenaan dengan hijrah adalah berubah daripada perkara-perkara ataupun perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang lebih baik. Itu juga memberi makna hijrah bagi kita. Dan berjihad memerangi perasaan yang tidak selari dengan ajaran agama. Benda-benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala, benda-benda yang dilarang, yang boleh menyebabkan berlakunya kederhakaan kepada Allah, mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Waktu kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita, kita kena pelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik ini. Saling menasihati di antara satu sama lain, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kena suruh semua buat perkara-perkara kebaikan, tinggal perkara-perkara jahat yang tidak selari dengan agama. Benda-benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala merupakan perkara-perkara larangan yang sewajibnya kita tinggal, kita hindarkan. Dalam ayat 221 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengahwini perempuan-perempuan musyrik. Ini sambungan ayat 221. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Tak boleh kahwin dengan orang yang musyrik. Musyrik ni orang kafir lah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Allah Ta'ala kata, kalau kita tengok seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu.
Kalau kita tengok perempuan musyrik dengan hamba yang beriman ni tadi, beza dua keadaan ni. Orang hak musyrik ni mungkin comel, putih, gebu, mata biru, tak? Hak hamba ni orang kata kulit hitam, pakaian lusuh, tidak baru. Tapi hak hamba yang beriman ini adalah lebih baik dipilih untuk dijadikan isteri daripada perempuan musyrik yang menggoda tadi, yang kufur tadi. Andai kata kalaulah perempuan musyrik tadi nak berkahwin dengan kita, dia setuju untuk memeluk agama Islam, masa tu baru boleh. Tapi nak kahwin dalam keadaan dia musyrik, Allah Ta'ala melarang. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir, musyrik, sebelum mereka beriman, memeluk agama Islam. Baik lelaki, baik perempuan tak boleh belaka. Kalau kita lelaki Islam, kita nak kahwin dengan perempuan musyrik pun tak boleh. Kalau kita perempuan Islam, nak kahwin dengan lelaki musyrik pun tidak boleh. Sebaiknya, ataupun hak sebetulnya mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan kita. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Macam tadi jugalah. Lelaki musyrik kafir ni handsome. Tak, hamba ni biasa-biasa saja. Tapi hamba yang beriman adalah lebih baik untuk dipilih menjadi pasangan hidup kita berbanding dengan lelaki handsome tetapi kufur kepada Allah Ta'ala. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah Ta'ala mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Orang musyrik ni sememangnya tempat dia dalam neraka, buat selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat dia neraka selama-lamanya. Tak ada peluang dah nak masuk syurga. Sama juga macam kita. Tak, kalau kita ni asalnya Islam tetapi kita murtad kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehinggalah habis nyawa kita, tidak kembali bertaubat kepada Allah. Murtad siapa? Katalah daripada kecil bawa sampai ke umur balik, sampai ke umur 50 tahun hidup dengan cara Islam. Masuk umur 51 tahun murtad kepada Allah Ta'ala, umur 54 mati dalam keadaan murtad. Tempat dia adalah neraka buat selama-lamanya. Tak pakai dah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Siapa-siapa yang murtad, yakni keluar daripada agama dia, فَيَمُتْ, maka dia pun mati. وَهُوَ كَافِرٌ, maka mati dia itu dalam keadaan kafir. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bukan setakat dunia saja. Faulaika habitat a'maluhum. Jadi lebur belaka amalan-amalan yang dia buat, tidak berpahala, tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Baik pahala yang dia buat atas dunia, akhirat sama telah lagi sebab dia mati dalam keadaan kufur, tak ada maaf bagimu lah. Tak. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Soal akidah berkenaan dengan murtad ini tidak boleh dibuat main-main. Tak boleh sekejap nak murtad, sekejap masuk Islam, sekejap murtad, sekejap masuk Islam pula. Tak boleh. Ini adalah pegangan kita. Akidah ni kita kena pasak betul-betul di dalam hati kita supaya tidak berbelah bagi, supaya tidak ada rasa taraddud, ragu-ragu dengan agama Allah yang kita pegang ini. Sedangkan Allah Ta'ala mengajak manusia ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Allah Ta'ala ajak kita ke syurga. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan syariat-syariat kepada kita untuk kita turut. Tak, andai kata kita berjaya menurut segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka persembahan-persembahan ibadah yang kita lakukan itu nescaya berpahala. Banyak sikit tak apa.
Banyak sikit tak apa. Ada kala dia akan jadi banyak dan ada kala dia akan jadi sikit. Bergantung kepada tahap keimanan seseorang hamba ketika itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pahala kalau buat baik. Kalau turut syariat ada pahala. Kemudian jika kita melakukan dosa dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jualah yang memberi keampunan di atas segala dosa dan kesilapan kita. Cuma kena bertaubat kepada Allah. Setiap kali berlakunya perbuatan-perbuatan dosa yang mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, cepat-cepat kembali semula kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh. Dulu senapah ke, esok baru taubat, malam ni buat maksiat, esok baru taubat. Sudah maksiat. Bukan kata sudah maksiat tu taubat selalu, bukan nak suruh buat maksiat ni. Tak. Takut orang kata kayak gini, bila kita buat maksiat kita taubat, buat maksiat kita taubat. Tapi manusia ni sememangnya tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan dosa. Cuma bagi orang yang beriman, dia kena tahu jalan pulang kepada Allah. Atas kelalaian kita kena balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala akan memberi keampunan dengan izinnya. Banyak kisah-kisah dalam sejarah kalau kita tengok, orang-orang yang melakukan kederhakaan kepada Allah Ta'ala diberi pengampunan yang seluas-luasnya oleh Allah. Cumanya kisah tersebut bukanlah nak mempromosikan dosa dan juga kederhakaan yang dibuat. Bukan. Cuma di sebalik kisah tersebut nak menceritakan bahawa pengampunan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya amatlah luas. Jangan tanya banyaknya dosa kita Allah Ta'ala beri ampun ke tak, sedangkan kita pun tidak memohon keampunan daripada Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tidak memberikan keampunan berdasarkan kisah-kisah tersebut, nescaya manusia-manusia yang nak berubah, nak kembali ke pangkal jalan, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan merasakan putus asa. Sebab tak ada pun kisah-kisah yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala beri pengampunan kepada pendosa-pendosa ni. Sedangkan kita semua adalah pendosa. Kadang-kadang buat dosa sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, cepat-cepat mohon taubat kepada Allah Ta'ala, balik semula kepada Allah. Kaum muslimin diseru supaya berhati-hati apabila hendak melakukan sesuatu perkara kerana larangan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Setiap perkara yang Allah larang mesti ada hikmah. Tak boleh kita sebagai hamba, kita nak lawan larangan-larangan Allah Ta'ala walaupun pada logik akalnya nampak benda tu relevan pada pemikiran manusia. Contoh, tak boleh igak orang yang melakukan maksiat sebab dia buat suka sama suka. Contohnya, buat suka sama suka, hak lelaki pun suka, hak puan pun suka. Jadi tak boleh nak igak, tak boleh nak cah salah benda ni sebab mereka rela sama rela. Tu antara pemikiran-pemikiran yang mana kita cuba untuk melawan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hak Allah buat mestilah ada hikmah. Contoh kalau kita kata hak suka sama suka saat ni, tak jadi benih ke? Jadi benih juga. Bila jadi benih, rosak tak nasab keturunan? Kayak gini hak lelaki ni, dia bersetubuh dengan perempuan hak ni. Kayak gini dia pergi cari perempuan lain pula. Kabar-kabar anak dengan hak ni, dengan anak dengan hak ni menikah pula. Tak ke rosak keturunan? Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala larang. Setiap larangan ada hikmah. Walaupun kita rasa benda tu relevan dengan kepala otak kita. Boleh tak kita makan bangkai yang tidak disembelih? Daging dia sama je padahal. Kalau lembu mapu tengah jalan, kita ambil, kita lapah. Dengan lembu yang kita sembelih, kita makan daging yang sama. Daging lembu juga. Tapi keadaan sembelih dengan mati yang tidak disembelih, keadaan dagingnya lain. Walaupun zahirnya daging lembu. Tak? Pada kepala otak kita sama je. Rugi pula tengok baru sudah kena langgar tadi, 5 minit lepas mapu. Jadi kita pun pakat-pakat lapar, bagi sikit seorang. Hak ni buat balik kepala, hak ni buat balik peha, hak ni buat balik perut, balik makan di rumah. Tak boleh, hak benda hak tak boleh adalah larangan dia. Kalau kita tengok daging yang disembelih dengan daging yang tidak disembelih, beza keadaan daging tadi. Sebab tu disebut sebagai bangkai.
Allah Ta'ala menyeru mereka menerusi ayat 221 agar melawan keinginan hawa nafsu yang terpersona dengan perwatakan rupa paras perempuan atau lelaki yang musyrik itu kerana ianya membawa kehancuran. Fitrah manusia suka kepada hak comel belaka. Tapi comel ni satu benda hak subjektif. Tak, handsome ni satu benda hak subjektif. Kalau kita katalah, kita buat mari seorang orang perempuan, tak, kita bubuh 5 orang depan dia orang lelaki. Okey, pilih hak mana hak handsome kita kata. Boleh jadi hak tidak handsome, hak dalam ramai-ramai ni 5 orang tak ada ni, hak paling tidak handsome dalam 5 orang, dia pilih hak tu sebab dia kata mata saya hak ni nampak comel. Gitu. Comel tu benda subjektif. Tapi Allah Ta'ala melarang kita untuk tertarik dengan perempuan ataupun lelaki musyrik yang berperwatakan menarik, mempesonakan kerana mereka mengajak kita kepada kekufuran dan juga perkahwinan kita itu menyumbang kepada perkara-perkara maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim, seorang kufur, kahwin suka sama suka, tak boleh halang ni sebab dia suka sama ni. Orang duduk memperjuangkan ni. Dipanggil hak asasi manusia. Kalau dia Islam seorang, hak ni kafir seorang, boleh tak dia nak kahwin dua? Kena beri boleh. Gitu. Ni orang hak duduk berjuang kepala otak senok ni. Tak? Dia duduk main ikut relevan dia je. Padahal syariat Allah Ta'ala ada, hukum Allah Ta'ala ada benda hak Allah Ta'ala dak beri. Kalau dak sebut pula dalam Al-Quran sedetail macam ni. Allah Ta'ala suruh jaga perasaan, jaga hawa nafsu kita supaya walaupun kita nampak comel di mata kita, kita rasa tertarik, tetapi kerana kekufurannya kepada Allah Ta'ala tidak boleh menikah. Hak tu kalau Islam dengan kufur. Kalau Islam sama Islam pun sama juga. Kahwin Islam sama Islam. Tetapi salah seorangnya murtad kepada Allah Ta'ala. Tidak perlu kepada tunggu perbicaraan di mahkamah. Dia bubar selalu dah perkahwinan atas dasar murtad. Seorang telah murtad kepada Allah Ta'ala sama ada suami ataupun isteri, maka kita panggil mufaraqah. Kita kena pecah perkahwinan tadi tu oleh kerana salah seorang suami ataupun isteri murtad. Kalau macam cerah, tak cerah kan? Suami lafaz cerah. Nak tahu sabit ataupun tidak lafaz cerah tadi, kena pergi ke mahkamah syariah. Buat pengesahan lafaz cerai. Sabit di sisi hakim, baru jatuh talak. Waktu baru sah. Tapi bab murtad ini tak payah tunggu. Tak payah tunggu hakim. Dia memang bubar selalu dah. Tak payah tunggu kepada pemerintah. Berkenaan dengan cerai ni, secara zahirnya memang nampak atas kertas tu, kalau sebut perkataan cerai, berlakulah perceraian kepada perkahwinan tersebut. Tapi orang yang mempunyai autoriti dalam menentukan perceraian pasangan Islam dalam perkahwinan adalah hakim syar'i. Kalau orang mari tanya kita kena khabar kepada dia, kena pergi buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Kalau tengok sebut gini nampak serupa macam cerah, tapi tak tahulah juga. Tak, khabar dia cerah contohnya 1 hari bulan 9 2022. Tapi pengesahan lafaz cerai dia 1 hari bulan 10. Jadi apabila hakim mengatakan lafaz cerai tadi sabit di sisi mahkamah, maka talak dia bermula 1 hari bulan 10, bukan 1 hari bulan 9. Perkiraan 3 kali suci dia tadi tu dalam tempoh iddah dia bermula 1 hari bulan 10. Dah kan dia cerah, lafaz cerah tu 1 hari bulan 9. Dah sabit di sisi siapa? Nampak tak? Bila hakim kata sabit di sisi mahkamah 1 hari bulan 10, maka tertalaklah perkahwinan pasangan si Fulan bin si Fulan dengan talak 1. Baru sabit. Ni gak kita ataupun hak puan hak nak degah nak menikah baru. Dia kata, saya cerah hari tu 1 hari bulan 9, sepatutnya iddah saya 1 hari bulan 9 dah. Contoh. Tak betul.
Benda ni berlaku di pejabat agama, benda ni berlaku. Mari bawa pasangan, sebenarnya tarikh berlakunya talak di sisi hakim sekian-sekian hari bulan, tapi dia buat kona-kona nak nikah baru. Macam-macam orang lah. Tak, bukan kata lelaki saja, bukan kata perempuan saja benda ni. Tak boleh pukul rata. Kita tak boleh nak kata asal nama lelaki pakai jahat belaka. Asal nama perempuan jahat belaka. Tak. Dia nisbah kepada manusia, bergantung kepada keadaan dia. Tidak semua jahat dan tidak semua baik. Kerana ia membawa kehancuran kepada pembinaan institusi keluarga Muslim. Kalau seorang Muslim, seorang kufur, maka pembinaan institusi rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang ada kasih sayang, rumah tangga yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala tidak akan wujud. Kalau suami kufur, isteri Muslim, agak-agak suami boleh tak bimbing isteri dia? Tak boleh nak bimbing apa, dia pun terumbang ambing dia nak bimbing orang. Kalau isteri Muslim, kalau suami Muslim, isteri kufur, boleh tak bimbing? Tak boleh bimbing juga. Canggah ni, apa benda orang kafir ni faham, tidak sama dengan ajaran agama. Jadi suami kata, awak tak boleh nak keluar rumah, kena minta izin. Minta izin apa? Ikut bandar saya. Saya nak keluar rumah. Bukan awak. Dia jadi masalah besar. Jadi dua-dua ni nak kena Muslim. Lepas tu, cerita pula bab anak. Tak? Bila melakukan perhubungan suami isteri, ada benih dalam rahim, maka anak hak keluar tu tadi pula dah tahu nak ikut nasab siapa, nak ikut nasab bapak ke, nak ikut nasab ibu ke. Kalau dua-dua Muslim, ada masalah tak? Anak hak keluar, memang kita kira sebagai anak itu Muslim. Walaupun tidak perlu dia bersyahadah secara rasminya. Tidak perlu syahadah secara rasminya, tetapi dalam mazhab Syafi'i wajib syahadah sekali seumur hidup bagi orang yang Islam ni macam kita ni. Kalau orang kafir dia masuk Islam dia syahadah tau. Kita ni bukan syahadah dalam semayang tu, syahadah pengakuan lisan kita di luar daripada semayang. Tak, sekali seumur hidup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu syahadah di luar daripada semayang. Dalam ayat 210 ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum arak dan judi bagi menjawab pertanyaan orang-orang Islam yang masih samar tentang hukumnya. Pembicaraan awal kita hari itu, apabila Nabi SAW telah pun membina kerajaan Islam di Madinah, orang-orang Madinah ketika itu menjadikan arak seperti mana minuman biasa harian dia. Setiap rumah akan ada bejana-bejana, akan ada tempayan yang disimpan dengan arak. Dia minum seminum-minumnya macam kita minum air masak lah. Tak? Bila turun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara peringkat demi peringkat tentang pengharaman arak dan judi ini, maka ada di antara orang-orang Islam yang pergi bertemu dengan Nabi SAW bertanya tentang sahih ke tak ni larangan Allah Ta'ala yang turun menegah kami untuk minum arak. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan kedua-duanya adalah dosa besar dan hendaklah dijauhi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kesan buruk dia lebih besar daripada manfaat dia. Namun begitu di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut yang arak dan judi itu ada juga manfaatnya, akan tetapi kemudaratan di sebaliknya adalah lebih besar. Kemudian di dalam ayat yang sama Allah Ta'ala menyeru orang Islam supaya bersedekah, iaitu menerangkan bahawa harta benda yang perlu disedekahkan adalah yang lebih daripada keperluan. Wa yas'alunaka maza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang perlu disedekahkan. Dan nak sedekah ni hak macam mana? Hak lebihan daripada keperluan. Ada lebih tak? Kalau ada lebih, itu kena sedekah.
sunat kita sedekah. Nilai dia bergantung kepada lebih tadi. Ada banyak sedekah banyak, ada sikit sedekah sikit. Pahala pun gitulah juga. Pahala sedekah, hak sikit, sikitlah dia dapat. Hak banyak, banyaklah dia dapat. Lebihan daripada keperluan yang telah dibahagikan untuk nafkah keluarga kita. Kena bagi siap-siap dulu. Hak ni belanja barang dapur sebulan, hak ni hak anak sekolah. Jangan sampai kita sedekah-sedekah kat gini. Anak kita minta pitih nak pergi sekolah, abah tak ada pitih hari ni. Sebab habis dah sedekah belaka. Jadi kena selesai bab keperluan dulu, nafkah dulu, kemudian lebihan itu adalah sedekah. Kulil afwa. Katakanlah yang lebih daripada keperluannya. Dengan kenyataan dan penjelasan yang diberikan itu diharap agar manusia dapat berfikir dalam mengimbangi hartanya untuk kemaslahatan dunia dan kepentingan akhirat. Kalau tanya kita tak cukup semua ni. Tak. Kalau tanya kita lah, ada lebihan sikit pun kita rasa tak cukup juga. Tapi sebenarnya sedekah hak paling afdal adalah sedekah ketika mana kita tengah susah. Tu. Nak ajar diri kita supaya bila kita tengah senang, lebih lagi bersedekah. Kalau tengah susah pun payah nak sedekah, tengah senang apatah lagi. Sejarah juga membuktikan begitu. Pada pertemuan yang lepas kita ada sebut berkenaan dengan kisah siapa tu nama dia? Qarun. Tak? Lelaki hak miskin asal dia. Tapi minta supaya Nabi Musa doa biar dia kaya, supaya dia boleh infak sebahagian harta dia pada jalan Allah Ta'ala. Tapi bila diberi kekayaan yang melimpah ruah, maka dia leka, dia jadi lara gitu. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun sekali dengan harta-harta hak dia ada. Jangan minta kaya melampau-lampau. Tak? Ada sebablah Allah Ta'ala tidak beri kita kaya. Minta cukup-cukup sudahlah. Hak kaya-kaya mendadak ni, susah juga. Takut kita asal orang masjid, orang surah, walau tidak 5 waktu pun, kadang-kadang garik mari, kadang-kadang isyak mari, bolehlah juga mari, kadang-kadang subuh mari. Tapi dan naik jadi kaya, subuh tak mari, maghrib tak mari, isyak tak mari, duduk kerja ke dunia kita tu lah. Sedangkan peruntukan kehidupan atas dunia separuh untuk Allah Ta'ala, separuh untuk kita, bukan untuk kita belaka. Tak, jadi kita kena agih molek dari segi masa tadi, supaya ada peruntukan masa untuk kita ikut titah perintah Allah Ta'ala, ada peruntukan masa yang kita guna untuk kehidupan kita atas dunia. Harta hak ada dengan kita belum tentu akan menjadikan pahala untuk kita. Hak kita infak, hak kita buat keluar tu tadi, hak tu hak pahala. Hak duduk dalam poket kita ni belum tentu ni. Tahu? Ada kala nampak banyak PT hari ni buat maksiat sekali. Tak nampak. Ada banyak PT ni, benda-benda hak tak patut beli kita beli. Tak, benda hak keperluan tak beli. Benda hak tidak keperluan kita beli. Benda hak kehendak contohnya. Tapi sedangkan keperluan tak cukup. Jadi tidak memberikan pahala. Jadi benda hak keluar dan kita infak dan kita sedekah. Hak tu sebenarnya berpahala untuk kita. Dan hidup atas dunia ni kena banyak ada sedekah. Kena banyak sedekah kepada orang. Nilai sikit banyak. Tak kira lah. Kita nak sedekah. Tak, kadang-kadang kita tengok orang tu susah daripada kita. Mari terdetik di dalam hati orang ni minum air tak lagi dah. Allah RM2. Ambil buat minum air. Doa ke kita tak dah. Gitu lah. Dan sunat bagi orang yang diberi sedekah tu mendoakan kepada si pemberi. Jangan terima saja. Orang belanja kita makan. Tak. Memanglah kita tak pergi cakap depan-depan dia. Tidaklah kita, maksud saya,
orang tu belanja kita makan, tidaklah kita pergi jember dia. Gitu kadang-kadang dak temu pun kita pun tak tahu siapa hak bayar untuk kita. Ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezeki orang hak belanja aku hari ni. Gitu. Doa. Nabi ajar kita doa kepada orang yang berbelanja, bersedekah untuk kita supaya rezekinya semakin bertambah. Tapi sememangnya orang yang rajin bersedekah, rezekinya memang semakin bertambah. Kemudian dalam ayat 220 Allah Ta'ala sekaligus menjawab pertanyaan tentang masalah anak-anak yatim. Makan minum dalam sebuah rumah bersama mereka. Kita bela anak yatim. Banyak niat sebenarnya orang hok bela anak yatim ni. Tapi hok anak yatim hok miskin, anak yatim hok tak ada harta, orang tak berebut sangat nak jaga. Anak yatim hok yang mak ayah dia tinggal harta banyak, hok tu berebut orang jaga. Pahaman orang hok jaga tu, dia boleh makan harta anak yatim macam mana dia makan harta dia. Sebenarnya tidak. Sehingga kan kalau kita tengok zaman Nabi SAW, ada di kalangan para sahabat yang membela anak yatim, ambil anak yatim untuk dijaga, mereka masak makanan untuk anak yatim menggunakan harta anak yatim kerana mereka pun miskin. Kehidupan dia, duit dia cukup untuk sara anak bini dia saja. Kalau masuk anak yatim jadi beban. Tak. Jadi harta anak yatim digunakan untuk anak yatim tak ditinggalkan. Jadi lauk ataupun masakan yang dimasak untuk anak yatim ini ada lebih. Ada lebih. Nak makan tak berani. Bukan tengok lebih cak puak masuk dalam mulut selalu. Tak, nak makan tak berani. Jadi pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tanya, anak yatim yang aku jaga ni ya Rasulullah, dia telah makan dan dia telah pun kenyang. Jadi lebihan ni boleh tak aku makan? Kalau Nabi kata boleh baru dia makan. Tak. Berambinya orang kata jaga, takut makan harta anak yatim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang makan harta anak yatim secara batil, seperti mana dia memasukkan batu daripada neraka di dalam perutnya. Fi butunihim nara. Masuk api dalam perut. Jangan duduk berlebih-lebih kurang dengan harta anak yatim. Dia dah lah yatim. Tak ada bapa, tak ada ibu. Tiba-tiba kita zalim kepada anak yatim. Tak boleh lah. Nak jaga-jaga molek. Lantaran itu mereka ragu-ragu jika perbuatan itu termasuk dalam perbuatan yang menzalimi anak yatim. Dia rasa susah hati. Kena ada rasa gitu. Anak yatim yang belum mencapai usia baligh mesti ada pemegang amanah untuk jaga harta anak yatim. Pemegang amanah tu bukan perabih harta, tukang pegang, tukang urus. Jangan kita buat berlebih-lebih kurang. Ambil dulu. Jangan. Tu harta orang, bukan harta kita. Kabar-kabar habis harta anak yatim. Lepas habis harta anak yatim tu, dia tahu anak yatim tu merata-rata. Lepas kena terajam, lepas kena penapar. Habis dah, tak ada manfaat dah. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa perkara penting dalam hal itu adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim dan tidak mensia-siakan kehidupan mereka. Kalau kita jaga dia, kena jaga macam anak kita. Kita menikah dengan mak dia janda. Janda mati laki. Kita menikah dengan mak dia, anak tu kita kena bela. Bukan anak tu mugi hidup kat bandamu lah, aku ambil mak je. Tak boleh. Tak. Kita kena jagalah. Atas nama anak yatim, kena cukupkan hak dia tak cukup, kena beri kasih sayang. Kita pun ada anak juga. Tak? Hari nak makan, kita panggil anak kita makan, duduk semeja. Anak yatim, pergi duduk tak lain dulu. Sebab bukan anak aku ni, anak orang. Pergi duduk tak lain. Habis tinggal sisa-sisa, mari mu anak yatim mu makan pula. Tak boleh. Nak makan, kena makan sama. Kalau anak kita makan ayam, kena ada peruntukan ayam juga untuk anak yatim. Tak di bahagian yang telah disimpan. Panggil lah dia makan. Ramai orang buat naknya gitu. Waktu dia
pakat-pakat jawab tak. Dia dosa dengan manusia ni dia kena minta ampun dengan manusia. Tidak terampun jika manusia tersebut tidak memberi kemaafan. Allah Ta'ala tidak memberi keampunan. Susah ni dosa dengan manusia. Walau masa tu dia budak-budak tak tahu kala. Andai kata mereka dibawa tinggal serumah, itu merupakan perkara baik kerana mereka tinggal bersama akan mengikat tali persaudaraan di antara satu sama lain. Tapi kalau anak yatim tu besar dah, dia dari segi masalah aurat tu kena jaga. Masalah aurat tu suku, masalah berbuat baik kepada anak yatim tu suku. Sebab katalah anak yatim perempuan. Kalau anak yatim tu perempuan, dia anak saudara kandung kita tak ada masalah habaq aurat. Sebab bini kita pun tak ada masalah kot bini kita perempuan. Melainkan bini kita lelaki. Tu baru masalah. Kalau bini kita perempuan tak ada masalah. Tapi kalau anak yatim tu lelaki, anak saudara kandung kita dengan bini kita, dia jadi mak saudara sabit. Masa tu kena buat kira molek tu. Dari segi aurat. Dari segi aurat. Tu kena fikir-fikir habis-habis. Dah kan nak tudung sama dalam rumah. Semesti sebab ada orang ajnabi, orang asing. Kalau kata mak saudara tadi, mak saudara sabit tadi kena cerah dengan suami dia ataupun suami dia mati. Mak saudara ni boleh nikah dengan anak yatim ni. Tu ajnabi dia panggil. Halal pernikahan. So kena jaga. Ambil anak akak besar gitu kok, anak akak. Jangan kira bak. Tapi orang Melayu ni, dia kira kalau bak anak akak, saya anggap macam anak sendiri dah ustaz. Anggap lain. Syarak kata lain. Kalau anak akak kok mari hak besar boleh salam, molek-molek ada tak boleh. Hak boleh ada pertalian, boleh kalau kita ambil anak akak tu kecil, kita susu dia. Jadi anak susuan. Hak tu haram muabbad dia panggil. Selama-lamanya haram dengan kita. Tak boleh menikah dengan kita. Itu baru ya. Kalau ambil hak besar dah, kena jaga. Bukan atas nama anak akak tu, boleh gaul belaka supaya anak sendiri. Tak boleh. Orang Melayu gitu. Orang Melayu kita ni, kita tengok, kalau contohnya zaman duduk belajar di universiti dulu, dia ada bakti siswa dia panggil, anak akak. Orang-orang universiti ni, pelajar-pelajar universiti ni masuk kampung, seminggu duduk dalam kampung. Ni boleh keluarga akak, boleh keluarga akak. Nyepakat salam molek-molek ada. Betul, tu sebut tadi, betul dah anak akak. Saya anggap orang ni macam anak saya dah ustaz. Anggap lain. Tak boleh nak main anggap kita nak beri kasih sayang dari segi anak akak ni tadi, sebab kita anggap dah dia sebagai anak kita, dia nak balik kita beri pitih ke dia. Hak tu lain. Dari segi hukum kata lain. Bab gitu kena ambil berat anak akak ni. Kalau anak susuan tak ada masalah. Anak saudara gitu kok. Kalau pak saudara sabit, mak saudara sabit, dia akan jadi sabit. Dia akan batal semayang. Tak boleh atas dasar anak saudara salang habis-habis. Masa kecil, tak apalah. Masa tidak balik, jumpa orang tua, kita nak ajar dia supaya hormat orang tua. Kakak, salam orang ni, salam orang ni, salam belaka. Anak kita pun kecil lagi masa tu. Tapi bila anak kita sudah besar, kalau anak kita puang, kita kena pesan kepada anak kita, siapa yang umi salam, itu je yang kakak boleh salam. Kalau umi tak salam, kakak jangan salam. Nampak tak? Tak boleh. Kayak gini, pak saudara tu, daripada kecil salam aku naik pas besar gini tak boleh salam. Masalahnya pak saudara tu dah reti. Tak? Dia kata anak saudara ni, kurang hajar dah ni, dah besar dah hari dah salam dengan kita. Padahal anak saudara ni dia tahu hukum. Tak boleh gitu. Ada pak saudara kata gitu. Tahu? Ada. Dia kata dia kira kalau dak mari salam dengan dia, bukan dak cakap, bukan dak tegur, dak salam. Dia kata, kurang hajar dah ni budak ni. Kau besar, kau nampak kurang hajar. Padahal benda hukum, tak boleh lah. Benda tu jika berlaku dulu. Learning kita tahu, kita kena berhenti setakat ni. Dulu tak apa, hak dulu-dulu tu minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Learning kita bila kita tahu, bila kita belajar, berhenti setakat ni, minta maaf. Ataupun
bahasa hak biasa kita guna kalau suami dia tu sabit dengan kita, lelaki suami dia sabit, kita salah lah. Walaupun sabit tak ada masalah sebab sama jantina. Bini dia ni, bini dia sabit dengan kita. Bini dia sabit ni, minta maaf banyak dah mak dia, kita balik dulu. Gitu. Tak ada adat lagi setara tu. Adat dah tu. Nak suruh sujud kaki baru nak kata ada adat. Tak boleh lah. Bukan dok cakap je, tapi perkara-perkara hak syarak tegah kita kena tinggal. Ia menjadikan anak-anak yatim itu seolah-olah saudara, dipelihara dan ditatang dengan penuh kasih dan sayang seperti anak kandung sendiri. Sebab orang tu hilang mak ataupun hilang ayah. Jadi apabila hilang mak ataupun hilang ayah ni, kasih sayang yang dia nak tu kurang. Jadi orang lain yang kena bertindak untuk memberikan kasih sayang kepada dia. Mak saudara dia ke, ikutlah dulu kalau kata dia ada ayah dia selalu hari cuti bawa dia berjalan-jalan. Ni ayah dia tak ada, hari cuti pun dia terperuk duduk rumah. Kita pergi ambil bawa jalan sama serupa macam ayah dia ada. Dia akan rasa gembira dia lain macam. Sebab dia ada kekurangan dah dalam kehidupan. Kalau cerita dia besar, balik dah, dia tak timbul lah. Ni cerita zaman dia budak-budak ni. Oleh itu, tidak menjadi halangan kepada penjaga bagi bergaul dengan anak-anak yatim. Demikian juga dalam pengurusan harta mereka, asalkan mereka mempunyai niat yang baik untuk menjaga anak-anak yatim dan tidak bertujuan buruk kepada mereka. Jangan ada rasa ataupun tujuan buruk terhadap anak yatim yang kita jaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi juga sangat melarang keras bagi orang-orang yang menzalimi anak-anak yatim ini. Kita berhenti setakat ni dulu, sambung semula insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Wabihi wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.